Banyak sebenarnya nama-nama besar. Tapi saya rasa yang paling betul-betul legendary lah untuk Thailand semestinya adalah RRQ Athena. RRQ, betul. Kenapa dulu ada RRQ Rio? Sebab waktu tu Indonesia, di PMPL Thailand ada RRQ Athena. Kemudian sebelah Indonesia, di mana RRQ memang organisasi itu dari Indonesia kan. So untuk belah Indonesia mereka menggunakan nama RRQ Rio. So waktu tu dua-dua tim lepas pergi C, RRQ Rio terpaksa untuk gugurkan nama RRQ sebab satu organisasi boleh ada satu nama je kan untuk C. So mereka gunakan nama Rio dan kemudiannya RRQ Athena lah kan. Tapi sekarang ni disebabkan RRQ Athena dah tak ada, so satu saja RRQ yang tinggal dalam PUBG Mobile, iaitu RRQ Rio ini, yang sebelum ni menggunakan nama Rex Regemkion yang ataupun nama sebenar organisasi mereka. Kali ini membawa kembali nama nostalgic RRQ Rio seperti mana yang ditunjukkan oleh Bigetron Red Alien. So, sungguh sukar untuk aku ingat balik. Aduhai. Bukan setakat tu je, White Alliance. Itu dah tadi, aku dah buat tadi. Judul lain je, aku dah sebut tadi. Yalah. Sangat janggal guys. Sangat pening dan sukar untuk disebut. Tak tahu macam mana nak berkatakan benda ni, tapi ini belum cerita lagi ni Talon, di mana pemain mereka berpindah secara total kan ke organisasi Talon. Dan kemudiannya organisasi lama itu telah pun menghentikan operasi mereka di PUBG Mobile setakat ini, iaitu PJEV. Inilah dia Roy berada di Primorsk. Malang untuk Roy tadi, mereka antara 4 pasukan yang gagal untuk mengutipkan apa-apa mata. Mereka tewas di tangan RRQ. Ya, mereka tewas di tangan RRQ kan tadi, Amy? Roy. Mereka lawan dengan RRQ Rio tadi, mereka tewas. Roy. Ya, lama juga kan diorang tadi. Ada lebih kurang 10 minit kot dekat atas tu. Roy dengan mereka RRQ. lawan dekat compound tu Ya, betul. Diorang tengok dulu, Riki. Dan hati kau keras. Untuk Roy memang dah tak keras lah. Hati dia dah hancur lebu waktu tu. Tinggi sebenarnya damage pemain-pemain Yudo Auto. Jika kita lihat kan tadi Abi ada 400 lebih damage. Razor ada 500. Dia dengan Rezo lah pastinya. Dia dengan Rezo pula. Rezo dengan Abi lah mesti tinggi. Amy, kenapa? Kenapa dia orang ni? Salah. Oh, sebelah-sebelah. Tim Malaysia mungkin akan jumpa lagi di awal permainan. Dengan Razor sekarang ini dengar bunyi kenderaan tersebut. Tembakan cuba tu dilepaskan. Iron Pro dicari. Tetapi tembakan DP28 tersebut tidak memberikan apa-apa geletekan pun kepada Iron Pro. Menyebabkan belum lagi ada apa-apa bibit-bibit pertempuran dapat tu kita saksikan. Tapi mungkin kenderaan dia hancur kot. Sebab lihat kan, Iron Pro, dia tinggalkan kenderaan dia, Amy, di sebelah belakang. Nasib baik pakai DP. Kalau pakai M4 tadi, lagi tajam. Sebab DP kan dia macam ada bullet drop sikit kan. Betul. Pelan sikit bullet dia. Tapi saya teringatlah dulu meta DP kan. DP Paraboy. Itu adalah meta yang seram juga sebenarnya. Antara meta... 2 bullet ke 3 bullet dia boleh jatuh kan? Dulu orang buat burst kan? Ting ting. Burst. Ting ting. Sikit dia. Menggunakan DP28. Tapi telah pun di-nerf. Agak lama juga telah pun di-nerf. Tapi masih lagi dipakai lah untuk beberapa patutnya better dia buff je DP tu. Dan DBS tu macam biasa. Tapi tak tahu kenapa kan. Saya rasa ni lah. Top dia tak betul-betul buat kertas kerja yang sebenar. Kenapa dia pakai nama Vin Inwu Za? Tapi dia dapatkan Luxi. Punyalah buka banyak asap itu. Tetap dijatuhkan oleh Vin Torres. Ini adalah tembakan yang tajam bro. Daripada siapa nama sebenar dia? Vin Torres. Sebab ada apa? Ada 5 asap. Tapi tak guna pun. Dia jatuh juga. Ini antara pemain yang saya rasa, selain daripada of course kembar Luxi Zuxi tu kan, ini antara pemain legendary yang boleh dikatakan dia tak pernah miss official tournament dari awal tahun 2019 sehinggalah sekarang ini tahun 2024. Sentiasa ada di dalam pemain utama Vin Torres dari FaZe Clan. Tembakan yang tajam tapi semestinya sebab kejatuhan tersebut berlaku di bahagian seberang. Dia dapat end kan rupanya? Dia dapat sebab ada kawan dekat belah kanan tu datang terus dapatkan Luxi tadi. Saya menjangkakan, dia dah jatuhkan jauh tu. Walaupun dapat jatuhkan, mudah untuk BTR nak angkat kan bila-bila masa.
rupanya ada pergerakan yang dilakukan oleh mereka sudah. So, memang sayang untuk BTR. Kena pula dengan Vintores awal-awal game kan. Wow. Kena dengan, mungkin tu nama sebenar dia kot Sol, Vinhua ke apa benda kan. Mungkin. Saya pun tak pernah tahu nama sebenar dia. Itulah nama yang dipakai pada waktu ini. Vin Inza tadi kan. Lebih kurang macam tu lah. Ataupun lebih dikenali sebagai Vintores. Tapi apapun pada waktu ini, kemungkinan besar akan ada perjumpaan antara dua pasukan. Kedua-duanya aware, kedua-duanya tahu bahawa ada satu pasukan musuh di hadapan mereka. Musuh di hadapan. O2 perlu diingatkan kepada Razer ketika ini. Bahaya dia pergi ke depan sana. Dia tak ada helmet Dia tak ada helmet tu. Dia tak ada helmet, dia tak ada vest. Ya, nampak gaya macam tu kan. Sebab kalau tak dia akan bagi indikator dekat bawah tu. Level berapa. Dia tak ada, dia kosong. Seperti inilah contoh dia. Dia transparent tadi. Saya rasa mungkin mereka memfokuskan untuk fast loot. Kita dapatkan dulu tempat ni. Apa-apa kita dapatkan dulu tempat ni. Ya. Menarik. Salah satu perkara yang menarik yang sedang dilakukan oleh mereka. Tapi lihatkanlah bagaimana penamatnya di bahagian atas bukit. Kat car kita sekarang ini di mana boom akan dibaling ke hadapan daripada salah seorang pemain Void pergi pada UDO2. Tapi adakah O2 mampu untuk memastikan pergunungan ini hak milik mereka? Sebab Dap jambatan bro. Satu permainan yang agak menarik sedang cuba untuk dilaksanakan. Kena tak kena. Kena bos. Lompatan dia mantap daripada Dap. Kadang-kadang kan seronok lah jadi. Masa kita zaman budak-budak kan, kita tak fikir sangat terlalu banyak tentang risiko ataupun bahaya tau. Wow. Sekarang kan kalau aku buat benda ni, even benda ni game je kan, lutut aku akan bergetar tau Amy. Tanpa aku buat je tu. Ya betul, lutut aku akan bergetar. So kemungkinan besar aku memang takkan dapat buat benda ni. Ataupun kalau buat pun macam kena slow and steady lah. Tak boleh buat dengan pantas. Disebabkan setiap kali lompat tu satu persatu progression itu akan membuatkan lutut aku terketar. Tapi apa pun nampak gayanya mereka, kawasan itu bukannya dalam circle. Cuma mereka sedang menunggu pasukan Pygmy yang akan datang daripada pulau SMB. Ya, kuat sekali. Narik daripada Sam9 tadi. Mainan mereka kali ni akan lebih perlahan kalau dah kumpul duduk atas tu. Kalau katakan dia nak main agresif, mungkin dia akan pergi tempat lain. Tapi dekat atas tu, perbezaan yang ketara lah. Kita boleh saksikan No Mercy, Ryu, RRQ. Pelatan yang ditunjukkan ketika ini akan pergi ke mana sekarang kalau anda lihatkan nak mengecil ke mana. Let's go. Mungkin boleh membuahkan hasil sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sam9 pada waktu ini. Sebab Pygmy, tapi saya tak pastilah sama ada Pygmy dah pun membaca perkara tersebut. Sebab kalau kita lihatkan sekarang ini, Pygmy masih lagi hesitate untuk push. Tapi Abon dan mereka dah pun melakukan satu lintasan. Informasi telah pun diberikan oleh Dap. Brian dah pun menunggu di bahagian belakang. Tunggu masa je untuk melepaskan tembakan pada waktu ini. Dan itulah dia tembakan telah pun dilepaskan. Satu kejatuhan telah pun berjaya untuk dilakukan oleh Sam9. Cantik sekali setup yang dilakukan oleh mereka. Dap masih lagi melakukan satu trigger discipline. Dia nampak sebenarnya kedudukan pemain-pemain Pygmy pada waktu ini. Dia nampak satu orang pemain juga tersangkut di bahagian pertengahan jambatan ini. Dan dia menunggu masa dengan begitu baik untuk melepaskan tembakan tersebut. Tapi adakah mampu ataupun tidak Dap untuk memanfaatkan trigger disiplin ini berjaya sebenarnya untuk mendapatkan satu lagi kejatuhan. Pygmy, lepas ini saya rasa mungkin mereka akan trauma sedikit untuk melakukan lintasan jambatan. Ya, tepat sekali. Tak ada siapa berani dah nak buat benda tersebut. Dan jaga disiplin yang baik datang daripada Dap. Tapi sekarang ini dia tembakan daripada bahagian bawah. Dua pemain yang prone tadi bro. Satu tak cukup, dua cukup untuk dapatkan mereka. Tapi kemudian tembakan dia ke kiri ke kanan. Dan dia dapat satu pemain. Dia juga akan dibalas oleh pemain Infinity Lobby. Yang rakan dia terus pergi ke depan. Mantap Terry terlebih dahulu. Daripada jarak jauh dia cuba untuk memastikan kill ini menjadi hak milik beliau. Tiga pemain, satu je pemain untuk Roy. Malangnya kali ini Roy. Hati kau sudah lembut dan kau akan cuba untuk melarikan diri. Tapi adakah pelarian ini akan diberikan oleh Infinity?
Rasanya macam tidak. Mereka dah nampak, mereka dah tahu. Mereka boleh tunggu, mereka boleh je nak lock pergerakan pemain itu. Masalahnya dia termasuk dalam air. Itu bermakna Amy, hukuman mati mandatori. Betul. Tinggal tunggu masa je Infinity untuk lock kawasan-kawasan pesisiran pantai tersebut. Tapi itulah dia, bukan Tony K ya guys, itu Terni K dari The Infinity. Nama nampak sama tapi tidak serupa. Tapi boom, malangnya kali ini mereka diasak oleh satu lagi pasukan yang betul-betul agresif dari Indonesia, iaitu RRQ Ryu, di mana pada waktu ini RRQ Ryu betul-betul unstoppable. 3 pemain Boom Esports telah pun dijatuhkan oleh mereka. Baru saja dapatkan chicken dinner. Boom terus rata di tempat yang ke-16. Nampaknya pemain pasukan chicken dinner kena berhati-hati. Once a chicken, always a tusun lah. Memang kau bertusun lah untuk mereka ketika ini. Jangan risau. Kalau awak sekali chicken, jangan awak fikir awak akan sentiasa boleh hidup dengan lama. Sebab ini adalah benda yang dah berlaku beberapa musim guys. Dah berlangsung beberapa musim kalau awak tengok sekarang ini. Dah tusun terus. Bila start kali chicken, mesti tusun. Lepas tu next game. Tak tahulah, benda ni tak patut pun untuk kita percaya. Tapi setiap musim mesti ada contohnya. Dan contohnya adalah siapa Sol? Boom. Ya betul. Daripada chicken dinner terus kosong mata di pusingan yang kedua ini. Malang sebenarnya untuk Boom Esports. Tapi itulah dia, RRQ juga memiliki beberapa set firepower yang juga menggerunkan. Ada Asa, Nerpeko. Menyebabkan Boom adalah antara pasukan yang tidak boleh mengelakkan daripada situasi tewas di dalam perlawanan berlawan dengan RRQ ini. Tapi apapun, 15 pasukan masih lagi ada. Semua 7 pasukan Malaysia, maafkan saya, semua 5 pasukan Malaysia yang bermain pada hari ini. Total 7 pasukan Malaysia yang berada di PMSL, 2 tidak bermain. So, semua 5 ini masih lagi hidup setakat ini dengan 54 orang pemain. Boleh dikatakan kali ini game kita sedikit perlahan lah berbanding dengan Sunhawk semestinya. Ya, benar sekali. Yuhai pada jarak jauh tadi. Masih lagi Amy, Malaysia. Tapi kali ini untuk Sam9 mereka kelihatan lebih yakin dalam situasi ini. Tapi Creed perlu diingatkan tadi mereka tusun. Mereka terkeluar awal tanpa ada sebarang mata singkir. Ada satu, tak silap saya. Tapi Yuhai terlampau open. Okey. Mudah sebenarnya untuk mereka pergi terus ke depan. Dep, satu kejahatan mudah. Voke dah dapat 2. Satu bom tangan terus saja dimasak oleh Voke. Dia dah tahu dekat mana keberadaan pemain itu. Terus saja baling ke bahagian hadapan. Kalau kena, Kevo dapat satu lagi. Sikit lagi daripada Voke. Baling lagi depan. Tapi ada Kenny daripada bahagian belakang. Disebabkan itulah pemain ini begitu yakin sekali untuk pergi ke harapan. Namun mereka akan kehilangan satu pemain mungkin. Dua. Tak sempat kot nak selamatkan. Tak tahu ada orang takkan pergi kot. Ni adalah stage yang ketiga. Kemungkinan itu besar lah memang mereka akan tinggalkan Yuhai. Confirm dah. Ya betul, sebab Yuhai di kawasan seberang. Kemudiannya Dep tadi pula jatuh di kawasan terbuka, menyebabkan Voki langsung dapat menamatkan riwayat main tersebut. Tapi itulah dia, ramai yang bertanyakan kepada saya jugalah kan, Sol rasa Voki ni power lagi tak? Dari segi firepower memang Voki sangat-sangat hebat. Kalau kita lihatkan tadi kan, begitu tajam sekali tembakan dilakukan oleh beliau terhadap Dep. Padahal Dep dah jiga-jiga dah sebenarnya bagi beliau. Bukan satu pemanduan yang lurus dan straightforward. Tapi itu masih lagi mampu untuk di-tracking oleh Voki. Dengan tadi dia tembak Yuhai juga daripada bahagian jauh. So, 2 mata untuk Creed VIP. Sekurang-kurangnya tidak akan pulang dengan tangan kosong seperti map Sunhawk tadi. Cuma untuk Sam9, mereka dapat 4 mata, tetapi sedikit kesakitan jugalah untuk mereka sekarang ini. Hilang 2 orang pemain dan kedua-duanya adalah pemain barisan hadapan mereka. Benar sekali. Tapi apapun, siapa yang baru masuk dan secara langsung ini, seperti biasa jangan lupa untuk like and share dan sebagainya. Dan tak lupakan juga kita ada ramai yang sedang melakukan secara langsung watch party kita untuk PMSL ini. Antaranya adalah On The Go. Kita juga ada Abang Lord. Kita juga ada siapa lagi kat sini? Kita ada Gigi. Adalah beberapa yang korang boleh tengok kan. Korang bolehlah pergi support. Kalau jumpa diorang tengah buat live tu, korang pergilah support, like, share, tap-tap ke dan sebagainya ke.
Kalau khas untuk Nego punya live dah tanya macam mana dah kahwin 4 belum? Dah kahwin 4 belum? Kan? Sebab setiap hari post tu. Itulah tu, setiap hari post. Setiap dia update lagi, oh salah satu tu statusnya tidak single. Ya. Tapi apapun pada waktu ini, Alliance akan berlawan dengan Team X. Di mana saya rasa mereka dah dapatkan satu kejatuhan mungkin, tapi revival dah pun berjaya untuk dilakukan oleh Team X. Untuk kembali semula kepada 4 lawan 4. Di mana Team X ini dibarisi juga oleh beberapa bekas pemain Box Gaming, BN United. Seperti Sowas, Break. Ada di dalam Team X ini. Dan juga Rabis lah semestinya yang pernah bermain untuk D Xavier. Ataupun Dingo Xavier. Mereka adalah pasukan yang berjaya untuk melayakkan diri daripada PMNC Vietnam. Betul. Tapi kali ini adalah peluang sebenarnya untuk YAL menunjukkan kegaragan mereka. Sebabkan sebelum-sebelum ini setiap kali mereka bertarung sentiasa menang. Tapi kali ini mereka boleh lakukan perkara yang sama. Dapat satu, terus memindahkan arah ke bahagian kiri. Kalau kenalah bom tangan ini, cover dia dapat satu lagi pemain. Tetapi agak terbahaya, terlampau terbuka. Tapi pemain tersebut sedikit fokus ke arah yang berbeza. Jimmy akan masuk ke bahagian bawah. Satu sekali lagi pemain yang perlukan untuk meratakan mereka. Tapi masih lagi tak nampak dekat mana. Dan sekarang ini Olio seperti yang dah tahu terus memberikan info. Dan itulah dia, rata sudah untuk STX ataupun Team X. Ya betul, rata secara langsung daripada permainan kita. Satu kemenangan yang baik, tetapi sebenarnya satu mata singkir itu diperolehi oleh pasukan lain sebenarnya. So Sowas bukanlah dijatuhkan oleh Y Alliance. Tapi sebaliknya oleh satu lagi pasukan yang memerhati macam biasa lah Amy. Pasukan yang memerhati, Team Flash. Daripada Sunhawk tadi kita dah lihatkan dah. Itu mungkin boleh dikatakan kemungkinan kehebatan mereka untuk Team Roy ini. Roy Esports. Maafkan saya, Team Flash. Iaitu mereka bijak di dalam mengambil kesempatan daripada kawasan sekeliling. Setuju. O2 pula kali ini sedang menghadapi satu cabaran berhadapan dengan NKT. Tapi dah ada satu juga untuk pasukan mereka. Apa yang terjadi pun untuk minggu yang pertama ini akan set the standard lah. Siapa yang ada dalam top 16 untuk pergi ke Super Sunday ni, kita dah tahu dah markah dia nanti. Dan yang penting adalah mereka dah tak tahu sekarang ni apakah average markah diperlukan. Tapi Abi menimba-nimba macam tu banyak bom yang tepat dapat 2. Tapi NKT berjaya tu dibalas kembali oleh siapa tu? Daripada jarak jauh sebenarnya. Dekat tu Yudo 2 juga. Saya macam ya Reza daripada tempat dia berbeza. Yan, satu kawasan yang mungkin akan dilihatkan oleh Triple F dengan begitu mudah sekali. Tetapi dia belum lagi menunjukkan diri beliau. Satu bom tangan akan dipegang terlebih dahulu. Cuba tu balik ke bahagian hadapan sana. Dia dapat balingan ini dengan agak tepat. Dan sekarang ini Reza mendedahkan dirinya di tempat yang terlampau terbuka. Mudah untuk dijatuhkan. Yudo O2 rata. Kali ini di tempat yang ke-12 lebih awal. Ya, malangnya. Dia punya kepala tadi tu betul-betul dilihatkan oleh Triple F. Dan juga gangguan daripada bahagian jauh oleh The Infinity. Juga timing frag grenade yang begitu baik sekali terhadap Abi tadi. Tidak membenarkan Yudo O2 untuk menewaskan Team NKT. Kali ini mereka terkeluar sedikit awal, tapi kali ini kita lihatkan pula Bigetron Red Aliens dengan kehilangan Luxi. 3 orang pemain saja untuk mereka. Adakah mereka mampu ataupun tidak untuk mengembalikan semula mata yang mereka tercicir pada map Sunhawk sebentar tadi. Dengan sekarang ini, Todak yang sedang diperhatikan oleh mereka. 2 pemain Todak ini tersangkut di sebalik sebuah batu. Dan tak nampak ada kelibat kenderaan yang betul-betul dekat dengan mereka. So boleh dikatakan ini adalah satu perkara yang mencabar juga sebenarnya untuk Todak. Sebab circle tidak berpihak kepada mereka. Benar sekali. Kali ini BTR, ya betul tadi mereka dah hilang 1 dengan begitu awal. Kali ini mereka dah 2 mata sekira untuk pasukan mereka lapar. Satu dia makan rambang ke hadapan sana. Cuba untuk mendapatkan satu kejatuhan daripada pihak lawan. Gerakan cuba untuk dilakukan. Ada Todak. Gerak secara perlahan. Tam bersama dengan rakannya. Leon, bahagian belakang. Gerakan Infinity. Terlampau barbar lakukan oleh mereka. Tapi menangkah atau kalah? Menanggung kekalahan mungkin. Satu pemain dah jatuh. Satu lagi pemain akan cuba untuk dicari. Infinity. Woi, daripada dalam kereta lah bro. Dia seorang je ke? Ya, dia seorang. Dia tukar kedudukan dan kemudian dia melepaskan tembakan tadi. Tetapi dijatuhkan kembali. Tourniquet. Cuba untuk bermain selincah Tourniquet. Dan sekarang ini The Infinity malangnya 1 demi 1 main mereka telah dijatuhkan. BA11 terlalu terbuka di bahagian low ground. Dan itu akan menyebabkan mereka rata.
4 mata singkir tambahan untuk tim NKT. Thailand lawan Thailand tadi. Berakhir dengan kemenangan oleh pendatang baru kita dari PMNC Thailand, iaitu tim NKT. Dengan Voin sekarang ini berjumpa dengan main BTR. Dia nampak main BTR yang terakhir, tembakan dilepaskan. Bukan, sebenarnya BTR masih lagi ada 2 orang pemain. Cuba untuk mencari Genforce tadi, tapi malang tembakannya sedikit pajau tadi. Dan akhirnya dihukum kembali oleh Genforce. Menyebabkan Voin rata terkeluar di tempat yang ke-8. 7 pasukan saja yang berbaki pada waktu ini. Kita masih lagi ada 2 wakil Malaysia. Todak agak konsisten. Di mana sekarang ini walaupun tinggal 1 orang pemain masih lagi hidup. Kemudiannya Sam9 masih lagi ada 2 orang pemain. Ya, benar sekali di mana anda lihatkan RRQ. Ada 3 pemain yang berada di satu tempat yang sama tapi mereka ada dalam circle. Saya rasa ini mungkin tempat mereka daripada tadi kot. Tenang saja di berbahagian atas, tanpa ada gangguan, tak penting. Mereka ada 4 mata singkir, itu yang penting. Todak ada 5. Mereka terus menerus lah untuk bermain yang agak konsisten dari segi mata singkir bagi Todak sebenarnya. Tapi di bahagian bawah, main yang terakhir, Cleon mungkin akan dicari seberamai-ramai kalaulah dia ditemui. Tapi kalau tak, ada peluang lagi sebenarnya untuk dia bergerak sedikit ke hadapan sana. Cleon. Saya rasa kedudukan beliau telah pun dihidu oleh RRQ semestinya. Tetapi lihatkanlah kesabaran dan juga ketenangan beliau. Oh, kalau aku masuk depan ni ibarat seperti aku memberikan mata singkir percuma kepada RRQ. So, kita try untuk heal kejap. Tengok dulu situasi macam mana. Kalau boleh dapat 1 mata ekstra, itu juga sangat penting untuk pasukan mereka. Tapi itulah dia Sam9, Kenny. Dapatkan 1 lagi kejatuhan terhadap Pygmy jika tak salah saya. Ataupun mungkin Team Flash yang berjaya untuk mereka perolehi. Ya, betul. Team Flash. Walaupun dengan 2 orang main, kita lihat kan mereka bermain dengan terlalu agresif. Tapi Kenny kena berhati-hati. Kenny nyawa dia rendah. Kenny malangnya dia terjatuh. Dia turun daripada kenderaan tersebut. Nyawa dia rendah. Memudahkan dia untuk dijatuhkan begitu saja. Dihabiskan begitu saja oleh Team Flash. Yep. Kejatuhan mudah kepada mereka. Tapi RRQ pada bahagian atas, balingan boom kepada pemain BTR. Mereka main dengan cukup selamat. Dan sekarang ini keselamatan itu berjaya itu diganggu dengan begitu baik oleh RRQ. 1 telah pun diambil dan 1 lagi akan diculik daripada bahagian kanan tadi. Tembak daripada jarak jauh dengan penggunaan M16. Oh, dah habis. Bullet dah habis RRQ. Sekarang ini mereka kekurangan dari segi utility untuk bertarung dengan mana-mana pasukan lain. Tapi ada beberapa kotak yang telah pun disajikan kepada pasukan mereka. Mungkin boleh reset balik dan kutip beberapa barangan terlebih dahulu. Oh, tapi sekarang ni kita lihat kan RRQ Ryu betul-betul ada peluang besar untuk mereka dapatkan win on chicken dinner. Tapi sebenarnya ada 3 pasukan yang ada full squad lagi. RRQ Ryu, NKT dan juga FaZe Clan. Kemudiannya Todak bersama-sama dengan Sam9 hanya berbaki seorang. Team Flash ada 2 orang pemain. Inilah dia 6 pasukan terakhir yang akan berentap antara satu sama lain untuk merebut winner-winner chicken dinner yang kedua yang akan ditawarkan. Kerana sekarang ini kita boleh katakan secara pastinya bahawa Boom tidak akan dapatkan back-to-back chicken dinner sebab mereka dah pun diratakan di tempat yang ke-16 tadi oleh RRQ Ryu di kawasan shooting range. Betul. Di Malaysia yang ada lah Todak bersama dengan Sam9. Tapi Cleon baiklah gameplay dia. Daripada tadi dia seorang je sebenarnya ada kill. Yang lain semua tak ada kill. Ini antara salah satu pembelian yang sangat-sangat mantap lah daripada Todak. Walaupun betul sekarang dia akan terkeluar. Tapi dia bawa 6 kill dan 6 kill tu dia je yang dapat. Ya betul. 6 dan tempat yang ke-6. Sekurang-kurangnya masih lagi konsisten Todak untuk membuat penambahan mata berbanding dengan Boom yang kali ini mereka terkeluar awal. Tadi pun dia yang bawa kan top 3. Ya betul. Dia jadi MVP tadi untuk antara bukan dia MVP, dia head to head kan. Kan dibandingkan antara Yami dari Boom yang dapat chicken dinner dan beliau ya Cleon. So, boleh dikatakan kita perlu melihatkan juga Cleon sebagai salah satu mungkin pemain yang akan membawa Todak pergi dengan lebih jauh. Morman dalam keadaan knockdown pada waktu ini dicari oleh RRQ. Malang sedikit untuk FaZe Clan sebab mereka kena keluar dari kawasan compound ini. Dan kesempatan itu diambil oleh RRQ untuk betul-betul memberikan tekanan kepada mereka pada saat ini. Dan itulah dia. 2 orang lagi pemain jatuh begitu sahaja. Ditembak bertalu-talu bagai kompang di Palu daripada segenap arah. 2 dah mengangkat-angkat sekarang ni dan turbo terus turun ke bawah mencari pemain yang terakhir. FaZe Clan. Tekanan ini mungkin akan menjadi masalah besar kepada diri beliau.
Sebab bahagian atas sedang diganggu dan dilihat oleh salah satu pemain yang ada di bahagian belakang. Manakala dua lagi telah pun datang ke sini dengan harapan untuk meratakan Onzan. Onzan pemain yang terakhir, api-api dibaling, ada bom tangan juga depan muka tadi. Ditutup terlebih dahulu, segala genap laluan untuk masuk, untuk pergi ke tingkat 2. Tetapi mampukah dia untuk bertahan sehingga ke top 3? Rasanya macam agak sukar. Circle pun akan mula untuk bergerak. Dan akhirnya kerataan terjadi dengan lemparan yang begitu tepat daripada Asa tadi. 11 dah ada untuk RRQ. Ya, inilah dia kekuatan RRQ. Mereka memang satu pasukan yang sebenarnya lebih agresif. Mereka punya gameplay boleh diibaratkan seperti IHC Esports. Mereka suka bermain dengan agresif. Cuma mungkin placement mereka tidaklah terlalu tinggi lah. Tapi kali ini mereka berpeluang untuk dapatkan winner chicken dinner. Dengan 3 orang main mereka masih lagi ada. Mungkin 4 kot. 3 sebenarnya sebab satu tadi dijatuhkan oleh Cleon. Inilah dia NKT. Telah pun selamat untuk mengangkat kembali rakan pasukan ni yang telah pun terjatuh. So dari segi nombor, NKT ada advantage sebenarnya. NKT ada 4 orang pemain. Tetapi Sam9, kalau tadi wakil kita adalah Todak untuk hidup sehingga ke saat-saat akhir. Sekarang ni wakil kita adalah Sam9. Dan tanggungjawab tersebut digalas oleh Brian. Ya, tapi adakah NKT dengan 8 mata singkir ini juga akan memperolehi chicken dinner? 52 Esports kan nama sebelum ini? Betul. Dari PMNC. Pasukan ini mulakan kemunculan di game yang kedua dengan yakin. Tapi flash, tekanan, kerambang dari pihak lawan tersebut. Tapi dia tak dapat dan akhirnya dia akan diganggu daripada bahagian belakang. Mudah untuk Asa. Satu lagi mata tambahan untuk pasukan mereka. Kali ini NKT pula akan dicari secara beramai-ramai. Nerpeko tembakan jarak jauh tadi sedikit sukar untuk mendapatkan satu kejatuhan. Tetapi hanya tinggal 3 buah pasukan. Sam9 diam-diam ada lagi dalam game kita. Dan itu adalah Brian ke? Rasanya ya. Itu adalah pemain terakhir untuk Sam9 ketika ini. Ya, Brian. Saya rasa untuk RRQ diorang tahu, oh ini confirm ada lebih daripada 2 tim yang tinggal di saat-saat akhir ini. Sebab diorang tinggal 3 orang kan. Dan sekarang ni ada 8 orang pemain berbaki. Tapi untuk NKT, ada kemungkinan sebenarnya NKT ni dia akan cenderung untuk fikir, oh ini 4 lawan 4. Last ni adalah 4 lawan 4. So kita just kena fokus kat depan. Dan mungkin kesempatan itu akan diambil oleh Brian untuk mencacatkan sedikit, melumpuhkan sedikit pasukan mereka. Dan seterusnya memberi kemenangan kepada RRQ. Tapi kita akan lihatkan sebenarnya benda yang paling penting adalah bulatan cenderung ke mana. Dan kalau kita lihatkan titik tengah untuk mungkin dah tak ada bulatan nanti adalah kira-kira kawasan tengah ini agak terbuka. So saya boleh katakan bahawa NKT RRQ lah sebenarnya mungkin ada advantage kecil. Sebab diorang ada beberapa layering yang masih lagi boleh diguna pakai berbanding dengan NKT yang tinggal beberapa batang pokok saja. Tapi kelihatannya RRQ dah pun membaca ada pemain Sam9 di hadapan dengan lontaran net yang dibaling oleh mereka. Tapi itulah dia, Mr. Joe. Lama sangat tu awak pick. Lama sangat. Diorang agak fokus juga kepada Brian. Tapi diorang tak lupakan adanya NKT di bahagian kanan. 3 berbalas 4, berbalas 1 situasinya. Tapi dah jadi 3 lawan 3. RRQ sedang memilih dan mereka memilih untuk terus melanggar NKT. Dan mungkin ini akan berikan peluang kepada Brian. Tentu hidup dengan betul lama memang bahaya. Dapat 2. Kejatuhan mudah dilakukan oleh NKT. RRQ yang terpaksa untuk mulakan terlebih dahulu. Tetapi saya rasa dari segi bulatan semua ada bulatan ini. Sayangnya sebab saya rasa mungkin mereka tersalah anggap kot. Dekat bahagian bawah itu ada satu lereng kecil yang boleh diguna pakai oleh mereka. Menyebabkan tadi bila mereka dah dekat bawah tu, kita nak berhenti dekat mana ni? Rupanya depan ni semuanya terbuka. Dan betul-betul pemain NKT tu boleh spray kita. So mungkin agak terlewat dekat situ untuk mengubah keputusan. Dan itu mengakibatkan 2 orang main mereka dikeluarkan begitu sahaja. So sekarang ini ada peluang untuk Sam9 untuk mendapatkan tempat yang kedua sebenarnya. Tetapi malangnya sekarang ini NKT betul-betul memfokuskan diri mereka ke arah Brian. Membuatkan Sam9 terkeluar di tempat yang ketiga. Satu peningkatan prestasi yang baiklah daripada Sam9. Cuma masih lagi boleh diperkemaskan. 1 lawan 4 situasinya Amy sekarang ini. Rata sudah. Team NKT